sekeliling dengan diri terbakar, tak siapa yang sadar. Di saat kegelapan, rela aku berkorban demi satu harapan. SMK Tan Sao. Penampang Sabah. Oh, jadi inilah sekolah yang akan aku ajar esok. Wah, tak sabarnya aku untuk mulakan hari sebagai guru di sekolah ini esok. Bolehlah aku belajar cakap Sabah dengan anak-anak murid aku nanti. Semandak semenanjung baini. Astaghfirullahalazim. Dah pukul 12.30 malam ni. Kena tidur. Nanti kalau tak tidur, lambat pula aku bangun esok. Cikgu Anis memasuki kelas pertamanya bersama murid tingkatan 2. Bangun. Assalamualaikum, cikgu. Assalamualaikum, cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan selamat pagi semua. Baiklah, semua dipersilakan duduk. Nama saya Cikgu Anis dan saya merupakan cikgu baru kamu untuk mata pelajaran sains. Jadi, mari kita mulakan pelajaran pada hari ini. Untuk subjek ni, kamu semua dah belajar sampai bab yang keberapa? Bab 3, cikgu. Sekarang nak masuk bab 4. Oh, okey. Jadi, untuk hari pertama cikgu masuk ni, sebelum cikgu mula mengajar bab baru, cikgu nak uji sikit kefahaman kamu semua tentang topik-topik yang kamu dah belajar sebelum ni. Boleh? Jangan risau. Kita main permainan yang santai-santai saja. Boleh, cikgu. Sebelum saya mulakan permainan kita, saya nak awak semua bahagikan kepada 5 kumpulan. Setiap kumpulan yang dapat jawab dengan betul akan diberikan markah. Baik, sudah bersedia ke semua? Sudah, cikgu. Kita akan belajar sambil bermain dengan menggunakan word wall. Baiklah, setiap soalan mempunyai masa dan kamu semua perlu jawab dengan pantas dalam masa 2 minit. Boleh ke tidak semua? Dan pastikan kamu semua memberikan tumpuan yang penuh ke atas pembelajaran kita pada hari ini sebab saya akan berikan tugasan susulan sebelum kelas kita berakhir. Alah, ada homework lagi ke cikgu? Mestilah ada. Tapi kamu semua jangan risau sebab tugasan yang diberi perlu dilakukan secara berkumpulan. Dan saya yakin tugasan yang saya beri ini merupakan tugasan yang menyeronokkan untuk kamu semua. Tugasan apa tu, cikgu? Lepas habis pembelajaran kita, saya akan terangkan. Sabar Baik, tadi kan saya ada sebut pasal tugasan yang akan diberi. Dengar betul-betul ya. Kamu semua diminta untuk merakam video pendek iaitu rakaman tentang eksperimen yang perlu dijalankan di rumah. Eksperimen yang diberi adalah berdasarkan tajuk yang kita belajar sebentar tadi dan contoh yang saya tunjukkan tadi. Masa yang diberi untuk satu rakaman adalah selama 5 sehingga 10 minit sahaja. Dan akhir sekali, kamu semua perlulah memuat naik video tersebut di laman Facebook kumpulan kita. Boleh kan semua? Baiklah semua, nampaknya loceng pun sudah berbunyi dan guru kamu juga sudah datang di luar tu. Jadi, sebarang pertanyaan tentang tugasan yang saya berikan sebentar tadi, kamu boleh telefon ataupun hantar pesanan melalui WhatsApp. Jadi,
Sila salin nombor saya. 012 34 56 789. Mak, tadi kan Cikgu Anis bagi tugasan kena buat rakaman tentang eksperimen yang kita buat kat rumah. Lepas tu kan Mak, Cikgu Anis suruh hantar melalui Facebook. Mak, boleh pinjam tak telefon Mak untuk siapkan tugasan? Apa pula cikgu kamu ni Ahmad? Suruh buat kerja guna telefon. Budak-budak mana boleh main Facebook apa semua ni? Nanti mudah terpengaruh benda tak elok. Sama ni, mana pernah kau main benda alah ni semua? Tak boleh, tak payah. Tapi ini penting Mak, Cikgu suruh siapkan juga. Nanti Cikgu marah kalau tak siapkan. Tak ada. Mengarut sajalah cikgu kamu tu. Apa nama cikgu kamu tu? Sebelum ni tak ada pun ajar pelajar benda mengarut macam ni. Cikgu Anis Mak, Cikgu baru pindah dari Kuala Lumpur. Oh, patutlah. Baru je pindah sini. Sudah nak buat masalah. Tak apa. Esok Mak sendiri pergi sekolah jumpa pengetua. Mak nak tanya pengetua. Bukan Mak, Cikgu suruh guna Facebook untuk kebaikan saja, bukan benda lain pun. Kau diam Ahmad. Jangan nak melawan Mak. Mak dah lama hidup tau. Dah rasa garam lebih dari kamu. Jangan nak menjawab. Esok ayah kamu cuti. Mak dengan ayah pergi sekolah jumpa cikgu. Baiklah Mak. Okey, boleh. Esok kita pergi tanya pengetua sendiri. Pengetua mana? Saya nak jumpa dia sekarang. Pengetua ada di biliknya. Boleh saya tahu kenapa Puan nak jumpa pengetua ya? Nak bincang pasal cikgu baru tu lah. Baru je mengajar kat sini, dah ajar anak saya guna media sosial. Cikgu Anis ke? Dia dapat anugerah tokoh guru inovatif dulu. Tapi, memang media sosial juga penting dalam pendidikan ni Puan. Terutamanya abad ke-21 sekarang ni. Tak, awak kena faham. Anak saya ni budak lagi. Kan terpengaruh benda tak senonoh dalam media sosial tu. Siapa yang nak bertanggungjawab? Saya nak jumpa pengetua. Saya nak bercakap sendiri dengan dia. Kalau macam tu, tak apalah Puan. Saya panggil Cikgu Aminah sekejap. Puan tunggu sini kejap ya. Assalamualaikum Cikgu Aminah. Ada ibu dan bapa pelajar nak jumpa cikgu. Kenapa mereka nak jumpa saya? Mereka kata Cikgu Anis ajar anak mereka guna media sosial untuk belajar. Mereka tak puas hati katanya. Takut anak mereka terpengaruh dengan media sosial. Baiklah. Panggil mereka masuk bilik saya. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Ya Puan, Encik boleh masuk ya? Cik Hajar ada bagi tahu tadi. Puan dan Encik datang ke sekolah sebab tak puas hati pasal Cikgu Anis ajar anak Puan dan Encik guna media sosial ya? Yelah cikgu. Ada kepatut dia ajar anak saya benda bukan-bukan. Saya hantar anak saya kat sekolah ni suruh dia belajar. Bukan belajar benda bukan-bukan macam ni. Betul tu cikgu. Kami tak nak anak kami rosak disebabkan cikgu tu. Cikgu sebagai pengetua kena ambil maklum tentang hal ni. Maaf Puan, Encik. Bukan tu maksud kami. Niat kami sebagai pendidik baik sebenarnya. Kami dedahkan pelajar dengan media sosial bukan untuk suka-suka. Tetapi ini penting untuk masa depan mereka. Penting apa ni cikgu? Cikgu tahu tak betapa banyaknya perkara negatif daripada perkara positif ada dalam media sosial tu. Kami tak nak anak kami terpengaruh. Saya harap cikgu selesaikan perkara ini dengan segera. Kalau tak, saya akan lakukan sesuatu untuk pertahankan hak saya. Saya mewakili pihak sekolah ingin memohon maaf daripada pihak Puan Encik tentang perkara ini. Saya akan bincang dengan Cikgu Anis untuk selesaikan hal ini. Kalau begitu, kami balik dululah cikgu. Terima kasih sebab sudi melayan kami. Okey, sama-sama. Maafkan kami sekali lagi ya. Saya janji akan selesaikan isu ini dengan segera. Baiklah cikgu. Terima kasih.
Sebaik sahaja berita tersebut sampai ke pendengaran Cikgu Anis, tidak dapat digambarkan kekecewaan hatinya. Namun, oleh kerana kesungguhannya yang tinggi untuk memberi pendedahan kepada murid-muridnya akan manfaat media sosial, dia mengambil keputusan untuk menghantar surat kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia bagi mendapatkan sokongan dari pihak atasan. Tuah ayam nampak di kaki, tuah manusia siapa yang tahu. Tindakan Cikgu Anis itu mendapat sokongan penuh dari pihak sekolah. Mereka malah menggalakkan Cikgu Anis untuk melakukan perkara itu. Cikgu Anis, saya menyokong penuh tindakan cikgu. Tidak mengapa dan cikgu tidak perlu takut. Saya memberi kebenaran untuk Cikgu Anis berbuat sedemikian. Sekiranya cikgu masih memerlukan bantuan, jangan segan silu untuk hubungi saya. Berikutan sokongan yang kuat, Cikgu Anis tidak hanya menghantar satu, malah hampir 5 surat kepada pihak SKMM bersama harapan yang besar agar keluhannya didengari mereka. Seawal pagi, Cikgu Anis telah dipanggil ke bilik pengetua. Cikgu Anis, saya mendapat sebuah berita gembira hari ini dari pihak SKMM. Mereka akan datang ke sini untuk mengadakan ceramah bagi menerangkan kepada ibu bapa dan pelajar mengenai kepentingan media sosial dan pendidikan abad ke-21. Tahniah cikgu. Semoga dengan usaha cikgu lebih ramai yang dapat buka mata akan kebaikan media sosial selepas ini. Alhamdulillah. Terima kasih Puan. Kalau tak kerana sokongan daripada Puan ni, kita mungkin tak akan berjaya sampai ke tahap ni. Sekali lagi saya memang nak ucapkan terima kasih kepada Puan. Cikgu Anis tersenyum senang. Dia malah menawarkan diri untuk menjadi pengurus program bagi menyambut pegawai yang dihantar ke sekolah itu. Segala persiapan majlis diuruskan olehnya, terutama sekali perihal jemputan. Terima kasih Tuan Syakur kerana sanggup datang ke sekolah ini demi memberi pendedahan kepada pelajar. Tidak dapat kami gambarkan perasaan terima kasih dan syukur di atas kesudian Tuan untuk ke sini. Sama-sama. Terima kasih juga kepada pihak sekolah kerana sudi untuk menjemput saya. Diharapkan agar kita bersama dapat memberi kesedaran kepada pelajar dan ibu bapa. Sayang sekiranya media sosial ini tidak digunakan kerana terlalu banyak faedahnya untuk pelajar. Betul tu Tuan. Diharapkan agar hasil daripada penerangan dari Tuan lebih ramai yang akan membuka mata. Saya nak ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak Tuan kerana sanggup datang sini dan meluangkan masa bersama kami semua. Semoga berkat usaha kita ni boleh membuahkan hasil yang lumayan. Terima kasih sangat-sangat Tuan. Diharapkan begitulah cikgu. Sekali lagi, terima kasih di atas jemputan daripada pihak kami. Sekiranya pihak cikgu dan sekolah memerlukan saya sekali lagi, jangan segan silu untuk memohon pertolongan. InsyaAllah saya akan bantu. Baik Tuan. Terima kasih banyak-banyak. Ibu bapa mula menerima kaedah mengajar oleh Cikgu Anis dan memohon maaf kepada Cikgu Anis. Salma sedang menonton televisyen di ruang tamu. Lalu, Ahmad mengambil kesempatan itu untuk bercerita kepada emaknya berkaitan perkara yang berlaku di sekolah pada hari ini. Mak, Amat nak cerita, pagi tadi Cikgu Anis ajar sejarah sambil tunjuk video Makilau dalam Netflix. Ahmad, faham ke tak apa yang disampaikan dalam drama tu? Baguslah macam tu. Mak pun fikir cara macam ni ada baiknya juga jika digunakan oleh cikgu-cikgu kat sekolah tu. Mah, bukankah Cikgu Anis tu yang kita marah hari tu ke? Ya bang, Cikgu Anis tu lah yang kita marah hari tu. Mah, saya rasa tindakan kita pada tempoh hari itu tidak betul, Mah. Lah bang, saya pun rasa macam tu. Esok saya rasa saya nak pergi perbetulkan keadaan dengan Cikgu Anis tu lah. Izinkan saya ya bang. Ya, Mah, Abang izinkan. Sampaikan sekali permohonan maaf dari Abang. Dan Abang juga minta maaf ya, Mah, sebab tak boleh nak temankan Mah disebabkan esok Abang perlu pergi bekerja.
Baiklah bang. Semoga semuanya berjalan dengan lancar esok hari. Setelah menyedari kesilapan yang dilakukan, Puan Salmah tekad untuk pergi ke sekolah untuk menemui Cikgu Anis bagi memohon maaf dari pihaknya. Seusai keluar dari kantin sekolah setelah selesai makan pada waktu rehat, Cikgu Anis terus menuju ke bilik guru untuk menyediakan bahan mengajar bagi kelas beliau yang seterusnya. Setibanya beliau di bilik guru tersebut, beliau terus duduk di tempatnya. Ketika sibuk menyusun buku, beliau terdengar bunyi kaki yang menghampirinya. Tiba-tiba, Assalamualaikum, Cikgu Anis. Saya Salmah, ibu kepada Ahmad. Waalaikumsalam. Puan Salmah. Ya, sayalah tu cikgu. Mari Puan. Ada baiknya kita duduk di sana. Barulah selesa sikit kita nak berbincang. Cikgu, sebenarnya tujuan saya datang ni sebab saya nak minta maaf atas segala keterlanjuran saya sebelum ni. Saya sedar apa yang saya katakan tempoh hari adalah sangat tidak matang. Saya harap cikgu tidak menyimpan sebarang dendam terhadap saya. Saya betul-betul minta maaf cikgu. Allahu Puan. Jujur saya katakan saya dah maafkan Puan sejak dari hari kejadian lagi. Saya pun tak salahkan pihak Puan 100% atas kesalahfahaman tersebut. Jadi, Puan janganlah risau dan janganlah sedih ya. Kita anggap semua yang terjadi ni sebagai ujian. Ujiankan tanda Allah sayangkan kita. Boleh ya Puan? Boleh cikgu. Terima kasih sebab sudi maafkan saya. Semoga Allah sentiasa mempermudahkan urusan cikgu. setelah itu hubungan antara Cikgu Anis dan para ibu bapa bertambah erat. Hal ini telah memberi kelegaan pada Cikgu Anis untuk meneruskan perjuangan beliau dalam melahirkan anak bangsa yang berguna dan berdedikasi. Aku tenang di sini dengan sabar menanti tanpa dendam dan benci.